السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أصحاب الفضائل menurusi SDJ Al-Ikhlas, warisan anda kuasa Tuan Imam, Ustaz-Ustaz. Mudah-mudahan dengan keberadaan tuan-tuan malam ini di musalla ini mendapat rahmat yang luas dari Allah SWT. Dan insyaAllah malam ini kita akan sambung kuliah kita daripada bulan lepas. Sebulan yang lepas kita telah bincang tentang kepanasan api neraka dan kesejukannya. Jadi ada panas, ada sejuk. Malam ini kita akan terus melihat tentang luas lebarnya dan dalamnya api neraka setakat mana, kan? Kibarun nar wa bu'du qa'riha. Luas atau besar neraka dan dalam dia punya dasar dia. Qa'ri jahannam ni, dasar neraka jahannam itu. InsyaAllah masih lagi cerita tentang neraka. Belum ke surga lagi tuan-tuan ya. Lambat lagi. Jadi an-naru kabiratun fi hajmiha. Neraka tu dia punya bentuk dia, isim dia terlalu besar, kabir. Ya. Lakinnaha dayyiqatun bi ahliha. Walaupun luas dalamnya, luas dan dalam, tetapi kerana penghuninya ramai, dia menjadi sempit juga. Ya, umat daripada akhir zaman Nabi Adam AS sampai ke zaman sekarang ini terlalu ramai manusia, dan bentuk fizikal penghuni neraka tidak seperti kita ni. Yang diceritakan sendiri kata mana mereka bersesak-sesak lah, belah mana pihak pun, oleh kerana terlalu ramai. Sebabnya jasadul wahid minhum yadkhamu hatta yakuna dirsuhu finnar misla jabali Uhud wa ma baina mankibaihi masiratu salasati ayyam. Jadi besar tubuh badan kita, di mana tubuh penghuni neraka tu membesar, ya. Giginya saja tuan-tuan, giginya ya. Seperti gunung Uhud. Tuan-tuan dah pernah pergi gunung Uhud? Semua dah pergi, kan? Gigi saja. Kemudian antara dua ini, bahu-bahu ni, kan, lebarnya bahu ni, baina mangkibai ni, perjalanan 3 hari. Berapa km? 3 hari jalan. Perjalanan tak semula jalan habis, kan? Perjalanan neraka 3 hari. Mana kita, mudah-mudahan kita tak masuk neraka, ya. Penghuni neraka
neraka itu membesar. Begitu besarnya sampai walaupun neraka itu besar, luas, dalam, tapi dia jadi sesak. Sesak. Walhamdulillah. Jadi ini apa yang kita mengalami tentang dia. Bentuk dia besarnya dan dalamnya tu sedalam macam mana, dan apakah apabila orang tu dah masuk neraka, walhamdulillah min zalik, boleh keluar atau tidak. Masuk boleh keluar dah. Kita akan cerita sifat neraka ni sebagaimana yang digambarkan, diceritakan oleh Allah SWT dalam surah Qaf ayat 30. Atau buka surah Qaf. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Sadaqallahu azim. Jika kami berbicara pada neraka Jahannam, Allah berfirman ataupun berbicara dengan neraka Jahannam, halim talati, kamu dah penuh ke? Penuh dah. Ya. Jawab neraka, wa taqulu hal min mazid. Ada tambahan lagi ke? Ada tambahan lagi ke? Mazid tambah kan? Itulah bagaimana Allah menggambarkannya keadaan neraka dan azabnya. Dan dia terlalu seronok, terlalu syok lah dia. Rindu untuk menyiksa siapa saja yang memasukinya. Sebab yang masuk ke dalam neraka semua kufar, musyrikin, orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasulullah, para Rasul daripada dulu lagi, pendusta para Rasul dan yang tidak beriman. Jadi neraka ya, terlalu rindu untuk menyiksa mereka. Dan juga terdapat neraka ya ahli tauhid ya, orang-orang yang beriman tapi kerana dosa yang dilakukan, walaupun mereka beriman tapi masuk neraka dulu ya. Neraka dulu. Nanti akan ada cerita apa yang orang-orang yang pernah masuk neraka Jahannam digelarkan sebagai jahannamiyun ya. Jadi neraka ni sebenarnya memang luas, dalam dan besar. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, yu'ta bi jahannam yamidin. Pada waktu itu neraka Jahannam imannya didatangi, laha sab'una alfa zimamin ma'akuli zimam sab'una alfa malakin yajrunaha. Ya, ada 70,000 ya kumpulan tu. Dan tiap-tiap satu grup tu, satu imam, ada 70,000 malaikat yang menariknya. Ada talinya dah. Nak tarik orang tu. Nak cerita tentang sini betapa luasnya, dan ni ramai di kalangan malaikat yang akan menarik ya. Imam tu, pimpinan, ditarik ya. Hadis ni ada sahih riwayat Muslim. Terlalu luas. Jadi kita boleh bayangkanlah bagaimana bentuk neraka itu kan. Walaupun kita tak dapat dapat gambaran yang sebenar sebab kita belum ini ghaib ya. Nak cerita tentang kalaulah begitu luas dan dalamnya pun jadi sempit. Maknanya neraka ini memang satu yang hebat ya. Falaka anta takhayyal إظم هذا المخلوق الرهيب النار الذي يحتاج إلى هذا العدد رهيب من الملائكة. Dia perlukan pekerja yang ramai ya, sampai satu kumpulan, satu benda yang dia nak kepada 70,000 malaikat yang nak menarik manusia tu. Tentulah malaikat ni kan sifatnya ya, kuat ya. Dalam Quran selalu diceritakan bahawa syiddah ya, akuya orang-orang malaikat ini terlalu kuat. Alaiha malaikatun ghidadun syidad dalam neraka itu
terdapat malaikat yang ridas, kasar, tak ada belas kasihan, syidad, ya, keras, ya. Jadi nak menjaga neraka dan menguruskan urusan penyiksaan di dalam neraka, ya. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu bagaimana kekuatan mereka. Itu dari sudut luasannya, ya. Kemudian dari sudut kedalamannya, neraka ni an-naru muzlimatun 'azimah, gelap gulita dan luas, besar. Amikotun, dalam, amik, ya. Amik mana? Dalam. Orang Jawa kata ceru, ceru. Ba'idun qa'ruha, dia punya dasar tu, ya, jauh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani dalam satu hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis ini sahih. Lau anna hajaran yuqdhafu, kalaulah ada seketul batu yang dicampakkan, ya, fi jahannam, dalam neraka jahannam, hawa ni mah terjunam, jatuh peluru, ya. Hawa ya, jatuh ke bawah. Sab'ina kharifan, 70 tahun. Qabla ayyablugha qa'liha, sebelum nak sampai ke masa tu, dicampakkan di atas ke bawah, makan masa sebanyak 70 tahun. Itu dalam, ya. Dalam sangat. Itu pun penuh. Ya, itu penuh. Dalam lah, mana dia punya qa'r di jahannam, ya. Terlalu dalam. Kemudian tingkatan. Dia ada beza antara syurga dengan neraka dari sudut sebutan. Kalau dalam istilah inilah, ya, ibarat dalam bahasa Arab, kalau syurga tu dipanggil darajat, tingkatan, mana daripada bawah ke atas, tingkat 1, tingkat 2 sampai atas sekali, ya. Dipanggil darajat. Tapi neraka ni dipanggil darokat, sikit-sikit sama. Dalro jim alif ta, darajat, tingkatan. Darokat ni ke bawah, daripada tingkat 1 sampai ke 7 ke bawah, ya. Ke bawah dia dipanggil darokat. Jadi an-naru mutafawitun fi syiddati harriha wa ma'ada Allah min azab li ahliha. Mana neraka ni, sebagaimana nanti banyak akan diceritakan betapa bahawa balasan yang diterima oleh penghuni neraka tak sama. Begitu penghuni surga, balasannya tak sama ikut, ya, kehebatan amalan masing-masing lah. Kalau di neraka ni tentu ikut kejahatan masing-masing, walaupun mereka semua kufur, tapi tak sama dia punya ini. Nak menunjukkan bahawa keadilan Allah SWT dalam membalas tu seadil-adilnya, kan. Tak sama, mutafawitah, ya. Innal azab fi nari mutafawiyah, berbeza-beza. Contohnya orang yang akan berada di bawah sekali, ya, sebagaimana dalam surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa ayat 145. Firman Allah Ta'ala, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sebenarnya orang-orang yang munafik. Munafik ni yang orang-orang yang alladzina yuzhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufra. Yang menzahirkan keislamannya tapi dalamnya ialah kufur. Memang mereka memang kafir lah, memang akidahnya memang dah tak betul, dia pura-pura dalam dua muka lah. Kita munafik ni, ya. Sebab itu cerita orang munafik ni, kalau kita tengok di awal-awal, ya, pembahagian kumpulan manusia ada 3, ya. Orang Islam, orang mukmin, orang kafir, kemudian orang munafik, ya. Orang mukmin 4 ayat 5 ayat, orang kafir 2 ya. Ya, tapi orang cerita munafik ni dalam awal surah Baqarah 13 ayat. Jadi nak
kita betapa bahayanya, betapa jahatnya orang munafik ni. Ini dipanggil munafik akidah. Munafik akidah. Ada juga golongan dalam hadis sebut munafik. Dipanggil munafik yang ketika dia berbicara, dia dusta. Ya. Apabila berjanji, dia menyalahi janji. Idza wa'ada khabar. Ya. Wa idza tumina khana. Diberi kepercayaan, dia akan khianat. Wa idza khasuma fajara. Ketika dia bergaduh, dia akan berlarutan. Kira tu. Dalam hadis ni bukan munafik ni. Munafik dipanggil munafik istimai. Munafik istimai, munafik sosial ya. Ini masuk orang beriman kalau dia perangai dia macam itu dipanggil, tapi bukan munafik yang ni tidak menjadikan orang itu kekal dalam neraka. Yang kekal tu yang munafik akidah. Yang mereka memang menzahirkan Islam tapi bukan kekufuran. Bermula munafik ni di zaman Madinah ya. Itu kena ada beza. Bukan semua munafik itu sama. Ada dua ya. Okay. Ad-darku wa kullu man hafadha wa nadhala lil asfal. Dipanggil ad-dark. Dark dia jamak dia darkat lah. Setiap-tiap yang ke bawah ya. Yang rendah dan akan ke bawah. Jadi kalau neraka syurga nanti daripada tingkat 1 sampai ke atas 7 tu bertingkat-tingkat luas tu ya. Yang paling tinggi di atas Jannatul Firdausil A'la kan, yang tinggi sekali. Bawah tu yang selayaknya. Siapa yang boleh menghuni. Kita kalau boleh kat satu pun dah alhamdulillah ya. Tapi kalau sampai sana tengok memang hati pun ingin juga duduk di atas lagi. Kalau duduk tingkat 1, kalau boleh nak tingkat 2. Sebab dia makin hebat kan. Kalau tingkat 2 boleh ke tingkat 3. Sebab tu dalam syurga pun masih ada syafaat. Kita dah bincang tentang syafaat tu kan. Dalam syurga masih ada syafaat. Ya. Apa nak syafaat lagi? Dah seronok kan dalam syurga kan. Sebenarnya ada. Permohonan kita memohon, ya Allah, berilah tempat yang lebih baik. Lebih baik daripada yang ada tu. Jadi syafaat dalam syurga tu meletakkan seorang tu ada kedudukan yang lebih baik dalam tingkat-tingkat syurga. Yang paling hebat yang bersama dengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling hebat. Sebab tu kalau kita berdoa minta masuk syurga, jangan alang-alang. Ya Allah ya Tuhanku, aku kalau boleh masuk syurga tepi-tepi pun tak apa, jangan. Minta yang tinggi sekali. Allahumma adkhilna jannatal firdausil a'la. Tingkat yang tertinggi. Permohonan biar tingginya. Okay. Jadi sebenarnya ikut ke amalan kita ya. Dan orang-orang yang bersama Rasulullah tentu yang terlalu banyak berselawat ya. Ada dua ya, dekat dengan Rasulullah. Pada hari kiamat yang dekat dengan kedudukan Rasulullah ialah orang yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah. Dan orang yang mengurus tadbir dan menyantuni anak yatim. Sebab ada hadis-hadis yang menunjukkan bahawa mereka ni dekat dengan Rasulullah dalam surga. Sebab surga ni juga luas. Arduas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Malaysia ni pun kita tak dijajah habis kan. Nak bersama Rasulullah tu dalam suasana yang begitu luas. Itu dia jalan dia. Itu. Ana wa kafilul yatimi kahataini. Saya dan orang yang mengurus anak yatim tu macam dekat. Itulah yang banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Okay. Wadaraju wa kullu ma ta'ala wartafa'at. Beza darak dengan daraj ya. Dark dan daraj. Daraj ni setiap yang meninggi ya. Ma ta'ala yang tinggi dan makin meninggi ya. Nanti ada ceritanya ketika kita cerita tentang syurga. Siapa yang duduk di lantai pertama? Indonesia panggil lantai kan? Lantai kedua, lantai ketiga ya. Jadi
tingkatan atau lapisan surga dipanggil darajat dan tingkatan neraka dipanggil darakat. Beza dia. Jadi sebelum diteruskan tentang apa ni bagaimana azab di dalam tu ada diceritakan di sini tentang soalan manil jahannami. Jahannam daripada jahannam lah. Ada ya tu yang disebut siapakah orang yang digelar atau dinisbahkan kepada neraka, ahli neraka jahannam. Apakah mereka apabila dah masuk neraka boleh keluar? Jahannam dicap sebagai ahli jahannam. Jawabannya jawabun na'am hum aqwamun minal muwahhidin. Jahannam ini asalnya daripada golongan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ahli tauhid lah. Ahli tauhid. Ghairul musyrikin bi. Yang tak pernah melakukan syirik. Cuma dia berdosa kan. Buat dosa banyak tapi tidak syirik, dia boleh keluar. Itu bedanya. Orang kafir walaupun terlalu baik, banyak bagi bantuan dan sebagainya, tapi kesudahannya tidak dapat rahim Allah SWT ini dalam syurga, untuk dimasukkan ke syurga walaupun baik. Tetapi orang beriman walaupun dia jahat macam mana, selama mana tidak ada syirik, maka dia akan tetap keluar daripada neraka. Lakin indahum ma'asin dakhul bisbihin nar, orang-orang ahli tauhid ini melakukan dosa. Kita memang di Quran ada satu ayat yang menceritakan di sana ada manusia khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Macam kita lah. Kita buat baik juga kan. Kadang-kadang kita buat maksiat juga. Mudah-mudahan kita boleh kikislah kita hindari di saat-saat umur kita yang semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan akhirat. Kita sebenarnya semakin dekat dengan akhirat buat dosa, buat silap tu adalah kerja kita. Cuma yang penting disusuli dengan taubat Selama mana kita bertaubat sungguh-sungguh, banyak dosa macam mana pun Allah akan ampunkan selain dosa syirik. Jadi mereka akan keluar ketika itu masuk neraka, maksiat mereka akan disiksa ikut kehendak Allah Taala macam mana kan. Kemudian mereka akan keluar. Ini diceritakan sendiri Rasulullah SAW dalam satu hadis yang panjang. Qala sallallahu alaihi wasallam yukhrijullahu. Yukhriju mana Allah mengeluarkan. Kalau yakhruju mana keluar yukhriju mengeluarkan. Allah mengeluarkan unasan, manusia minal mu'minin daripada orang iman, daripada api neraka, ba'dama ya'khudhu niqmatahu minhum islam. Dosanya itu dibalas dengan dibakar. Ada pembalasan lah. Mana nikmah di sini mana al-ghadab. Ayakhudhu ghadbahu wa uqubatu. Allah murka dengan orang yang ahli tauhid tapi berdosa, murka maka dibalas. Qala Rasulullah menyambung lagi ujar dia, lamma adkhalahumullahu nar ma'al musyrikin, ketika Allah masukkan ahli tauhid ini bersama orang musyrik. Qala al-musyrikun, pada waktu orang musyrik berkata, alaisa kuntum taz'amuna fid dunya annakum awliya, bukankah kamu dulu mendakwa bahawa kamu adalah wali-wali Allah, kamu ni kekasih Allah, bukankah kamu mengatakan bahawa kamu adalah kumpulan yang betul? Orang kafir tanya, kamu sama dengan kita, kata dia. Masuk neraka juga kan. Kalau orang Perak cakap, tapi dalam sana dia tak cakap Perak dalam syurga cakap Arab, dan neraka pun cakap Arab barang ini. Sebab dia ada dialog antara ahli syurga
dengan ahli neraka ni dalam surah Al-A'raf ada cerita tentang dialog ni. Dia menggunakan bahasa Arab. Alaysa kuntum tazumuna fid dunya annakum awliya fama lakum ma'ana fina, yang kenapa pula masuk neraka sama seperti kita. Kamu menunjukkan bahawa kamu adalah awliya. Awliya jemaah wali lah. Mana orang yang membantu Allah, orang yang kekasih Allah. Ketika Allah dengar kata-kata sindiran daripada orang musyrik ini, maka Allah izinkan untuk diberi syafaat. Kerana nilai iman yang tinggi walaupun berdosa, kerana iman dengan Allah Ta'ala itu, untuk mendapat syafaat itu Allah benarkan. Sebab bahawa syafaat kita lepas dulu, syarat nak dapat syafaat itu dua. Yang pertama, Allah izinkan orang tu diberi syafaat. Allah mengizinkan. Dan kumpulan tu memang dibenarkan untuk menerima syafaat. Baru dapat syafaat. Jadi uzina fi syafa'ah, benarkan untuk diberi syafaat. Fayatasyaffa'u lahumul malaikah wan nabiyun. Jadi para malaikat, para nabi-nabi cuba nak beri syafaat. Kawan-kawan, tuan-tuan, kawan-kawan kita pun boleh memberi syafaat. Kita cerita tentang syafaat dulu kan. Jadi antara kita ni antara kita boleh minta pertolongan dari Allah supaya dikeluarkan kita dari api neraka. Kita kadang-kadang kan dalam kehidupan masa dunia ini sama-sama belajar, sama-sama beribadah, sama-sama pergi sembahyang jamaah, sama-sama kenduri, sama-sama mengaji. Tengok-tengok di sana tak ada. Jadi tanya kepada Allah, mana? Ya Allah, mana kawan kami? Tak ada. Allah kata, tengok dalam neraka. Ada tak? Tengok ada. Maka dimohon kepada Allah supaya dikeluarkan. Itu barakah kawan-kawan geng-geng surau, geng-geng masjid ini baik kan. Dia boleh memberi syafaat. Allah izinkan mereka bagi syafaat. Masuk malaikat juga boleh bersyafaat. Ya. Quran juga boleh memberi syafaat. Puasa juga boleh memberi syafaat. Dan kalau mendapat syafaat Rasulullah SAW, di antara apa yang kita boleh lakukan sekarang ialah jangan lupa 10 kali pagi, 10 kali petang dan malam berselawat kepada Rasulullah SAW. Ada hadis, apa yang membaca syafaat, berselawat 10 kali pagi, 10 kali petang tiap-tiap hari, maka insyaAllah mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mereka mendapat pertolongan daripada malaikat, daripada Nabi, falamma ukhriju, ketika orang ahli tauhid yang berdosa dikeluarkan, qalu, orang musyrik kata, ya laitana kunna mithlahum, kalau bolehlah kita sama dengan mereka, mudah-mudahan kita dapat macam mereka. Tapi laitan ni berat, mana nak dapat kan? Memang tak dapat lah, sebab orang kafir ni tidak akan keluar daripada neraka. Fata dari kunasyafa'ah, kita boleh dapat pertolongan kalau boleh lah. Fanukhraju minan nar, kita akan dikeluarkan daripada neraka. Macam orang duduk penjara tu ya. Ada orang yang memaafkan dia. Jadi kawan-kawan mesti, macam mana dia boleh lepas? Macam mana dia teringin? Keteringinan tu memang bagi orang yang berada dalam kesukaran, kepayahan dalam penjara. Ketika ada orang bebaskan, memang mereka teringin. Okay. Apatah lagi dalam neraka. Jadi orang-orang kafir memang teringin benar dia nak keluar. Itu yang disebut dalam surah Al-Hijr. Juz 14 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Sadaqallahu azim. Ini kalaulah barangkali rubama. Nak sangatlah. Yawaddu tu bila suka, senang, nak. Orang-orang kafir kalau mereka jadi Muslim. Terlambat dah. Dah terlajak. Mana boleh patah balik ke dunia. Sama dengan ayat-ayat yang lainnya. Penyesalan lah. Dah cerita dalam Quran. Waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu
ma kunna fi ashabis sa'id. Mereka kata, kalaulah dulu kami mau dengar. Kunna tu dulu ya. Kalaulah dulu kami mau dengar. Atau nak kilu ataupun kita berfikir apa yang disampaikan oleh para rasul itu, tentulah kami tidak menjadi penghuni neraka neraka ni pun banyak juga nama dia. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Setelah mereka dan azab baru dia kalau boleh nak balik ke dunia nak jadi orang baik kan. Tapi dah menyesal kemudian tidak ada apa artinya. Sebab di antara nama hari kiamat ni dipanggil Yaumul Hasrah. Yaumul Hasrah, hari penyesalan ya. Yang menyesal itu bukan orang kafir saja. Semua orang menyesal. Orang yang kafir tambah-tambah lagi mereka tak boleh keluar daripada neraka abadan selamanya. Orang-orang yang baik-baik, orang yang beriman juga kadang menyesal. Dah macam ini ke pahalanya besarnya hebatnya kalau tahu aku buat banyak-banyak dulu sedekah contoh kan. Itu je penyesalan orang beriman itu. Dia tak tahu kalau tahu aku buat ni aku tentu tak duduk tingkat ni, tentu atas ni. Khususnya orang yang baca Quran kan. Semakin banyak kita hafal Quran, semakin tinggi darjat dalam syurga. Jadi menyesal aku tak hafal Quran. Menyesal aku tak baca Quran banyak-banyak. Dengar dah Rasulullah beritahu dah kat kita satu huruf 10 pahala. Tapi pahit nak baca Quran kan. Sibuk semenjang kan. Tak buat apa kan. Sehari kadang kita seminggu sekali, kadang bulan puasa je. Sedangkan dia terlalu banyak pahala. Kalaulah kita dari dulu kumpulkan kan, tentu dah banyak. Atau penyesalan orang-orang yang beriman. Hasrah. Jadi fayusammuna fil jannah al-jahannamin. Orang-orang yang dikeluarkan tadi dan dimasukkan ke surga dapat gelaran jahannamiyun. Ahli jahannam lah. Kenapa? Min adli sawadi fi wujuhim, kerana mukanya terbakar kan, hangus. Dibakar binaka hangus lah, masuk surga tu hangus lagi. Jadi digelar jahannamiyun. Fayakuluna ya, ada yang berdoa Rabbana ya adhib anna. Rabbana adhib anna. Kalau izhab tu pergi, azib hilangkan. Ya, adhib anna hadzal ism. Orang-orang yang baru penjara kan, dia selalu takut. Dipanggil, digelar sebagai apa? Baduan ya. Kan malu nak kesana, di baduan ni kan. Macamlah nasib penagih kan. Dah dibaik pun orang kata penagih lagi. Jadi di dalam syurga ni pun ada pun ya. Orang-orang yang dalam neraka tadi ketika masuk syurga ni, kalau boleh hilangkan nama ni segan kan. Jadi faya'muruhum, maka Allah memerintahkan mereka fayaghtasiluna, mereka mandi fi nahrin fil jannah. Dalam syurga memang ada sungai. Jannah ni memang kebun kan. Kebun. Dalam kebun tu Allah buatkan rumah untuk kita sana. Ada mahligai lah bagi orang-orang yang buat masjid walaupun sebesar sarang burung merpati, dia akan dapat mahligai. Orang-orang yang rajin baca qul huwallah kan. Apa yang baca qul huwallah 10 kali, Allah bina satu mahligai qasran di jannah. Jadi saya dengar kata, kalau begitu kita banyak-banyakkan mahligai di sana. Kalau baca 10 dapat 1 mahligai, 20 dapat 2, 30 dapat 3. Saya dengar pun kalau boleh kita banyak-banyakkan. Jadi bukan sekadar baca qul huwallah 10, tapi banyak-banyak. Banyak-banyak baca qul huwallah tu. Sekurang-kurangnya 10 kali lah. Sebab di antara wirid kita yang kita lakukan tu lepas maghrib 3 qul tu 3 kan. Tapi orang sekarang tak banyak sebab sibuk kan. Lepas salam je baca astagfirullah, terus doa. Ayat kursi pun terbaca, tambah yang subhanallah tu kan. Tak baca, tambah nak qul huwallah. Qul huwallah tu maghrib dengan subuh 3 qul tu.
Kalau kita lepas subuh 3, lepas maghrib 3, dah berapa? 6 kan? 3, 4 lagi. Ya, tiap-tiap lepas sembahyang biasa, 1. Saya tengok masa saya pergi Mekah tahun 2012 dulu, satu luh ya, satu iklan di Mekah tu, mana Mekah yang terlalu menjaga sangat wirid-wirid ni kan, takut bid'ah kan, gitu deh. Lepas sembahyang maghrib, subuh 3 kan. Lepas sembahyang biasa sekali, kul Allah sekali, kul Allah sekali, kul Allah sekali. Jadikan amalan. Jadi 10 kerja aja. Kemudian nak tidur 3 kali kan. 3 kali dah dapat macam kita baca Quran. Satu khatam kan. Apabila kul huwallahu ahad. Kemudian hatta setelah masuk dan mandi ke sungai tadi, ya, hilang warna dia. Hatta idza faragha min al-qada' bain al-ibad, setelah urusan ya hakiman dah selesai, wa arada ay yukhrija bi rahmati man arada min an-nar, jika Allah nak mengeluarkan orang-orang yang dalam neraka itu, dia pun memerintahkan kepada mereka supaya mereka ni tolong keluarkan daripada api neraka man kana la yusyriku billahi syai'a. Golongan-golongan atau orang yang tidak langsung menyekutukan Allah SWT. Ayyarhamahu, supaya mana iman arada ayyamu, ini orang-orang yang Allah kendaki mendapat rahmat dari Allah Taala. Sebab itulah Allah sebut dalam ayat wa kana bil mu'minina rahimah. Allah Taala ni dia ada rahim. Kan kita selalu sebut bismillahirrahmanirrahim. Rahman ni lebih besar maknanya sebab rahman Allah, sebab rahmat ni, rahmat dan rahim dan rahman tu lahir dari kalimah yang sama, rahim kan, rahmah. Tapi bezanya rahman ni rahmanud dunia wal akhirah. Lebih besar. Di dunia ni Allah mengasihi siapa pun, memberi rahmat siapa pun, walaupun orang yang menentang dia. Semua dapat nikmat, semua dapat hidup mewah dan sebagainya. Tapi di akhirat mereka tak dapat rahim Allah Taala, hanya untuk orang makana bil mu'minina rahimah. Mimman yashhadu an la ilaha illallah. Kalangan orang-orang yang bersyahadat menyaksikan bahawa tidak Tuhan bagi Allah. Fa ya'rifunahum fin nar. Macam mana dalam kumpulan yang begitu ramai dan neraka yang begitu besar kan? Ya, boleh kenal ahli tauhid ni. Kan orang ramai. Jadi macam mana nak kenal? Mereka nak ambil, nak keluarkan daripada neraka tadi. Ya, bi athari sujud. Kesan solat. Kesan solat ya. Walaupun tak hitam, dia ada kesan dia. Jadi situlah ya, beza ahli tauhid dengan ahli kufur ni di kesan sujud. Ya. Sebab apa? Takulun nar ibn Adam ya. Neraka memang membaham anak Adam ni. Dibaham semua kan. Sampai kulit lecor habis, tukar kulit lain kan. Tu cara. Habis ada apa? Hangus, tukar kulit lain. Sebab merasakan azab tu. Jadi kecuali yang tak hangus, yang tak hancur ialah kesan sujud. Untuk orang yang bersolat ni, di fadilah tu dia, kesan sujud tu dia kekal ya, dan menjadi tanda ya malaikat nak ambil sebagai tanda untuk dikeluarkan daripada neraka untuk dimasukkan ke syurga. Kerana tempat atau kesan sujud tu Allah Taala haramkan daripada api itu untuk makan ya. Tak boleh makan. Ya. Tak boleh dibaham oleh api. Ya. Fa yukhrajuna minan nar, akhirnya mereka dikeluarkan dari neraka qadim tuhishu, dalam keadaan dah hangus. Mereka boleh bakar. Kecuali tak inilah tadi. Fa yusabbu alaihim ma'al hayat, maka disiram dengan dipanggil ma'ul hayat. Ya. Air kehidupan. Fayambutuna tahtahu kama tamutul habbah fi hamis sail. Maka disiram tu maka
yang rentung-rentung tu jadi dihidup sempurna balik. Maka sebagaimana biji-bijian yang tumbuh kerana banjir, kena air, dia akan yang buah-buah ataupun biji-bijian yang kering, apabila kena air dia akan tumbuh macam tauge tu kan. Hadis ni hadis muttafaqun alaih, hadis sahih, terus tak boleh. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ismahu, kalimah jahannami ini bukan pengarang yang sebut, tapi Rasulullah sendiri, nama mereka jahannam. Faqala yakhruju qaumun minan nar, sabda Rasulullah, satu golongan kaum keluar dari api neraka, bi syafaati Muhammadin, dengan syafaat Muhammad, fayadkhuluna al-jannah, dan mereka masuk ke syurga, wa yusammuna jahannamiyyin, orang penduduk syurga gelar mereka jahannamiyyin. Itu kalimah jahannam. Itu cerita tentang apa yang berlaku dalam neraka, ya, tentang bagaimana dalam neraka juga ada golongan orang beriman, kerana dosa-dosa yang dilakukan, tapi dia tidak akan kekal, dikeluarkan ikut tempoh. Kadang tak ikut tempoh pun dengan adanya syafaat kan. Macam orang kena penjara kan. Patutnya 10 tahun tapi ada pertolongan kan, dia boleh keluar awal. Buat baik sebagainya, halanya baik, dia keluar awal dan sebagainya. Boleh bisa lagi. Kemudian nak cerita tentang tadi lah, azab ni di dalam neraka tak sama. Tafawutu ahlinar fil azab. Ini penduduk neraka ni menerima azab tak sama. Sebagaimana penduduk syurga juga tak sama dalam menerima. Mana kehebatan tu berbeza tiap-tiap tingkatan. Jadi apakah perbezaannya? Jadi lamma kanatin nar darakat. Dah sebut tadi bahawa neraka tu dipanggil darakat. Daripada atas ke bawah. Ya. Lapisan bawah sekali munafik dia lah. Jadi sebahagian dalam lapisan tu menerima azab yang berbeza. Mutafawitina fil azab, tak sama. Inilah di antara bagaimana disebut ahkamul hakimin, alam ma'adil. Bukan sama rata je, ya. Tapi ada pendetilan ketika mengazab, sehingga langsung sikit pun kezaliman tidak berlaku. Jadi sebagaimana dalam surah Al-Kahfi ayat 49, wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Mereka mendapati apa yang mereka amalkan, ya, di dunia ada balasannya kan. Apa kan? Apa yang diamalkan tu, selama mana betul amalannya, ikhlas, dia akan hadir. Quran akan datang memberi syafaat contoh kan. Dan poin dalam ayat ni lah, wala yazlimu rabbuka ahada. Allah sikit pun tak menzalimi seorang. Itulah apa yang dijelaskan oleh Allah SWT. Allah akan membalas yukafiul khalaiq yaumil qiyamah ala qadri a'mali fid dunya. Ya. Sekadar setakat mana amalan mereka dunia. Kalau banyak, banyaklah dapat. Ya. Macam kita kerja di dunia juga, ya. Ya. Cuma kadang yang kita dapat dunia itu kadang tidak setimpal. Kalau ikut kaedah al-ajru ala qadri al-amal. Al-ajru ala qadri al-amal. Upah tu ikut kerja. Kadang-kadang kita kerja sikit, banyak dapat. Kadang-kadang kita kerja banyak, dapat sikit. Di dunia tidak mungkin tidak seadil. Ya. Memang tidak ada manusia kan. Jadi Allah yang maha adil ni, dia akan tengok amalan kita. Memang amalan kita akan ditimbang kan. Jadi balasan tu tepat dan tidak sedikit pun teraniaya. Kadang kita jadi buruh kadang-kadang merungut-rungut kan. Sikit upahnya kan tak cukup, mogok lah lepas tu kan. Naam, ya. Innama ya'maluhum yuhsiha alaihim.
amal-amal mereka Allah kira hisab. Catatan ada, ya. Kitab-kitab ya. Kitab amalan ada dan ditimbang amalan tu. Ya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang dapat ya amalan tu baik maka hendaklah muji Allah. Ya. Alhamdulillah selamat kita ya kita dalam dunia di dalam bentuk ujian rupanya lulus ya di sana cemerlang kan. Jadi pujilah Allah SWT. Wa man wajada ghairu zalik, kalau sebaliknya apa yang diharap tidak menjadi kenyataan ya, amalannya macam dia beramal banyak tapi tak dapat sebab mungkin ada sebab-sebab yang amal tidak terima. Fala yalumanna illa nafsah, jangan marah orang lain, marahlah diri sendiri, kita sendiri yang menjadikan amalan kita ni ya, dah masuk isya dah. Dah. Ya. Ini tengah bandar ni kena ikut SOP betul ya. Sampai bila tak tahu. Ya. Kalau kat kampung ayun aja. Sampai 9 pun tak apa lagi. Okay. Jadi kita akan, oleh kerana hadis ni panjang ya. Ada hadis lagi, eloklah kita berhenti di situ dulu insya-Allah. Untuk lepas ni pun ada program lagi. Jadi untuk malam ni mudah-mudahan kita ya, dihindarkan oleh Allah Ta'ala daripada api neraka wal iyad. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa assalamu alaikum